اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما. نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واهدنا بهداية العارفين وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. خير ما أحييكم به تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرات النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم، وإلى كافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وإلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين والتابعين وتابعيهم وإلى جميع أولياء الله الصالحين والشهداء والعلماء والفقهاء والمحدثين وإلى سائر مشايخنا ومشايخ مشايخنا وأهل أساندنا وسلسلاتنا وإلى أرواح أموات المسلمين وإخواننا الحاضرين والغائبين، وخصوصا إلى روح شيخنا الشيخ أحمد فهمي زمزم البنجري الندوي المالكي، وإلى الحبيب زين بن إبراهيم بن سميت حفظه الله، وإلى صاحب هذا الكتاب السيد محمد أمين ابن أدروس الحسيني. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. الحمد لله رب العالمين الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah saya dapat hadir dan kita dapat meneruskan pengajian. Saya kena bagi tahu juga supaya jelas. Saya sampai sebelum pukul 10.30 tadi. Jadi dalam sekitar pukul 10.25 saya dah sampai. Jadi bila saya nak pergi ke Dewan ni, saya dengar tadi masih ada ustaz. Tu yang saya patah balik ke kereta tadi tu. Memang pada setiap minggu kedua ni saya sangat chorus. Even tadi siapa nak jumpa saya di masjid Shah Alam, memang saya bagi tahu awal-awal, seawal kuliah saya. Hari ini Rabu minggu kedua, saya ada kuliah lagi di Al-Falah. Maka selalunya selepas saya kuliah adalah yang datang untuk macam-macam hajat dan apa-apalah. Saya kata tolong siapa yang ada hajat, saya minta izin untuk dipospon ke minggu depan sebab saya tak nak lambat kat sini. Itu tujuan saya tadi. Jadi bukan apa, sebut benda ni untuk suatu clarification sahaja. Mungkin mungkin ada yang bertanya kenapa lambat. Sebenarnya tidak ya. Saya sudah sampai pukul 10.25 tadi. Dah ada kereta kami kat depan tu. Sekitar 10.25 gitulah. Gitu, more or less. Baik, kemudian saya lupa bawa kitab. Bubuh dah dalam beg lain, beg biru lain tu. Lupa. Jadi lepas saya buat penerangan sedikit tentang bulan Rajab supaya kita jangan terlepas dari fadilatnya. Siapa-siapa yang rasa nak buku dia saya pinjam sekejap. InsyaAllah saya tak bawa balik, insyaAllah. Tapi kalau boleh buku yang tebal tu, yang warna biru tu, yang hijau ke biru tu, tak pun buku apa pun tak apa, buku mana-mana pun boleh. Ada? Tak sudi? Buku tu, buku ni. Kak Ajah seorang ke yang beli, yang ada buku ni? Ada beberapa lagi kan?
Baik, selepas ini. Baik, saya nak kongsikan sedikit. Terima kasih Kak Jah. Bismillahirrahmanirrahim. Supaya jangan kita terlepas fadilat Rajab ya. Sekarang kita dah berapa Rajab sekarang ni? Dah 7 Rajab. Baik. Mudah-mudahan tidak ada yang terlepas untuk istighfar pada bulan Rajab. Sebab bulan Rajab dia ada 3 bulan yang seiringan, yang sangat besar fadilatnya. Rajab, Syaban dan Ramadan. Ramadan ni adalah Sayyidus Syuhur, ketua pada seluruh bulan. Raja kalau nak datang ke Al-Falah tak terus datang, melainkan dihantar wakil dahulu. Maybe seminggu sebelum, 2 minggu sebelum, even kadang-kadang sebulan sebelum. Nak pastikan dulu di masjid aircon okey ke, kipas okey ke, mikrofon okey ke tak, even pencahayaan pun mungkin kadang-kadang diambil kira. Tandas, kemudian mana tempat untuk VIP, Tuanku Sultan, minum, makan dan sebagainya. Sebab ni orang yang penting. Mesti kalau hadir tidak ada yang problem. Everything will be very smooth. Sebab itu dihantar dulu wakil. Apabila dihantar wakil sultan ataupun raja, itu maksudnya wakil itu seperti raja juga. Kita mesti entertain, kita mesti perlakukan yang baik, santuni, seperti mana menyantuni dan menghormati raja. Sama. Ramadan, Allah muqaddimahkan dahulu dengan hadirnya bulan Rajab. Ini wakil kepada raja bulan tu. Demikian Syaban, wakil. Kita kan kalau buat baik dengan wakil, nanti raja akan suka. Mungkin kedatangannya nak bagi peruntukan 20,000, kerana sukanya jadi 30,000. Siapa tahu. Karena itu muliakan bulan Rajab, kata ulama, supaya kita dapat kelebihan Syaban. Muliakan bulan Rajab dan Syaban supaya kita dapat kelebihan Ramadan. Tidak mustahil. Mungkin kita dipilih menjadi orang yang nanti akan dapat Lailatul Qadar. Sebab kita memuliakan, orang yang memuliakan dimuliakan. If'al ma syi'ta kama tadinu tudanu. Buat apa yang kamu mahu, seperti mana kamu berhutang, kamu akan dihutangi. Sebab itu masuk saja bulan Rajab, Nabi akan doa. Dan ini kita doa setiap hari di bulan Rajab. Allahumma barik lana fima razaqtana tu kemudian. Saya tahu ni dah pukul 11, nak menghampiri 1 jam lagi. Nasi ayam hainan. Itu kemudian. Tapi Allahumma barik lana juga. Tapi Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa balighna, boleh. Atau Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Tuan Haji, Kak Ajah, Mak Ajah nak guna Rajabin, boleh. Nak guna Rajaba, boleh. Biar ada bunyinya. Rajabin wa Sya'ban atau Rajaba wa Sya'ban, biar ada bunyinya. Jangan dua-dua tak bunyi. Maksudnya tak berdoa, dua-dua tak bunyi. Boleh guna Rajabin wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Dua-dua boleh. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Kenapa nak minta sampai ke bulan Ramadan? Sebab pahalanya sangat besar. Tidur orang yang berpuasa itu ibadah. Tapi niat tidur jangan nak mengumpat orang, tidur jangan nak lara, itu baru dapat pahala. Tolong diingat ya, kaedahnya setiap sesuatu yang bersifat harus diniat baru dapat pahala. Contoh, minum. Ni harus, maksud pahala tak dapat, dosa pun tak dapat. Tapi kalau saya niat minum supaya suara saya jadi lebih jelas dan lebih clear didengar, jadi dapat pahala saya. Sama dengan tidur.
Tidak dapat pahala, tak. Dapat dosa lagi, tak. Tapi tidak niat, insya-Allah saya nak bangkit pukul 3:30 pagi, itu pun dah dapat pahala. Kalaupun bangkit pukul 7:30 pagi, terlepas qiyamul lail, dapat pahala tak? Dapat, atas apa yang diniatkan. Jadi perkara yang harus niatkan dulu baru dapat pahala. Baik. Di bulan Ramadan doa banyak-banyak ya. Sahabat Nabi doa sepanjang 12 bulan tu kenangannya Ramadan. Tu yang disebut oleh guru kami Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari. Para sahabat kenangan mereka Ramadan. Kenapa? 6 bulan sebelum Ramadan dah doa. Dengan bahasa Arabnya lah, Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadan. 6 bulan before. 6 bulan after juga berdoa. Tapi doanya bertukar. Ya Allah, taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qiraati Qur'anina ma fi Ramadan. Ya Allah, terimalah ibadah kami dalam bulan Ramadan, terimalah 6 bulan after. Maksud 6 bulan sebelum dah doa supaya sampai di bulan Ramadan, dan 6 bulan selepas Ramadan doa lagi. Sahabat siapa yang tak tahu, mereka adalah the best generation selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu mereka. Kita paling kurang sekarang, paling kurang sebulan sebelum. Sebab siapa yang dapat bersama dengan Ramadan itu pilihan Allah. Satu solat sunat di bulan Ramadan, katalah qabliyah subuh, itu sama nilainya satu fardu. Satu fardu solat subuh itu equivalent 70 fardu di bulan lain. Mana nak cari itu? Itu kalau kita solat dekat Subang Jaya. Kalau solat di Al-Falah. Kalau solat dekat Masjidil Haram berapa? Darab berapa? 100,000. Yasin wal Quranil Hakim. Satu surah Yasin sekarang kalau kita baca di Al-Masjidil Haram sama dengan kita baca Yasin 100,000 kali sekarang. Sebab itu kumpul duit banyak-banyak. Boleh dah kita pergi umrah dah, boleh? Boleh nah? Masya Allah, pergi di sana, especially bulan Ramadan. Tak mengapa, biar kita keluarkan banyak duit untuk mendapat lebih barakah dan ganjaran di bulan Ramadan. Sebulan-bulan kita kat situ. Tapi pulun buat amal lah. Jangan pergi kat Jam Tower. Maksud saya, memang pulun buat amal kat situ. Kalau di bulan Ramadan, tambah lagi. Jadi pahalanya fardu. Masya Allah. Sini sebenarnya ada juga kaedah solat tarawih yang kita lakukan tu sunat kan. Dia boleh jadi lebih lagi pahala. Tapi saya tak ceritakan sekarang, nanti semua lupa. Nanti bila dah dekat nak Ramadan, insya-Allah, macam mana tarawih yang kita lakukan di surau ni ataupun di masjid di Al-Falah, pahalanya lebih daripada yang lain. Ada caranya. Saya dah bagi tahu dulu sebelum PKP 2 tahun lepas. Ataupun sebelum PKP 3 tahun lepas. Ingat lagi Kak Ajah? Ada yang menyalinnya? Kaedahnya sama dengan masuk masjid dengan niat nazar. Sama. Masuk masjid, nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Tapi nak jadikan dia lebih pahala, apa? Nazarkan. Masuk dalam masjid, di depan masjid, nazar dulu. Ya Allah, saya bernazar untuk beriktikaf selama mana berada dalam masjid ini. Itu namanya niat apa? Niat nazar, belum niat iktikaf lagi tu. Ataupun memang kita dah ada nazar daripada rumah tadi, memang tak ada nazar. Mungkin dah ada nazar di rumah. Contoh, insya-Allah kalau abang ngaji negatif COVID, saya bernazar untuk beriktikaf di masjid.
Tolong diingat ya, kalau bernazar jangan spesifik, nanti kena kafarah, kena denda. Ringan-ringan je, saya bernazar untuk beriktikaf di masjid. Umum sebegitu. Satu, mana-mana masjid. Dua, hanya sekali nazar sudah mencukupi. Jangan terlalu spesifik, saya nak bernazar iktikaf di Masjid Al-Falah waktu subuh, saf yang pertama, sebelah kanan, pakai serban hitam. Tak ada apa dah kena denda nanti. Bukan senang. Kalau boleh fulfill tak apa. Itu nasihat saya. Kalau nak nazar jangan spesifik, nanti payah nanti. Betul-betul Abang Haji sihat, alhamdulillah, daripada Covid tadi. Jadi kita pun masuk dalam masjid, niat nazar. Tak payah niat nazar dah, sebab dia nazar dekat masjid, dekat rumah tadi kan. Masuk masjid, niat nazar saja. Sahaja aku beriktikaf dalam masjid ini seperti yang dinazarkan. Itu penting. Kerana Allah Ta'ala duduk macam biasa, baca Quran macam biasa, berzikir, mengantuk, tidur macam biasa. Habis. Gitu. Boleh? Kaedah yang sama, hampir sama dengan solat tarawih. Tapi yang itu saya tak janji. Tapi tolong ingatkan nanti ke Ajah bila kuliah kita dekat-dekat nak Ramadan. Bila Ramadan? 2 bulan lagi kan? Jadi bulan depan kena ingatkan saya. Kalau tak pun kita cerita dalam bulan Ramadan. Rugilah sebab kita dah lepas berapa minggu kan. Gitu. Baik, kembali. Kalau bulan Rajab itu istimewa. Selalunya orang-orang yang baik-baik meninggal dalam 3 bulan ni. Rajab, Syaban, Ramadan. Dan kalau Syawal pun di awal Syawal. Seolah-olah sepanjang Ramadan dah bersih dah. Masuk malam satu hari raya, selamat hari raya malam tu. Inna lillahi wa inna ilaihi. Kita sedih kan? Mereka suka sebenarnya sebab dipanggil Allah dalam keadaan suci. Beberapa ulama meninggal pada malam raya, tak pun siang rayanya esok. Di dalam kitab Lataiful Ma'arif disebut ada seorang yang sakit di bulan sebelum Rajab, Jamadil Awal, Jamadil Akhir. Lalu dia doa, ya Allah, kalau sakitku ini boleh bawa pada kematianku, matikanlah aku di bulan Rajab. Pelik doa tu. Jadi orang jadi heran, kenapa ni bukan minta mati tak? Bukan minta mati. Tapi kalau dimatikan, jangan minta ya Allah, jangan minta mati sebab tak tahu kita Allah nak bagi panjang umur. Kita pula minta mati. Jangan ya. Akhirnya orang tadi itu meninggal di bulan Rajab. Rupanya sebelum itu ditanya orang, kenapa Syekh doa begini? Beliau katakan, sami'tu atharan, aku mendengar athar, tak semestinya masjid, tak semestinya sabda Nabi, mungkin sahabat, mungkin tabi'in, mengatakan, man mata fi Rajabin, siapa yang meninggal pada bulan Rajab, khuffifa anhu, diringankan azabnya. Akhirnya beliau meninggal di bulan Rajab. Gitu ya. Maksudnya tak salah kalau memang doktor dah diagnose dari segi ilmu kedoktoran tak lama lagi ni, tak mengapa doa begitu. Tapi ini segar-bugar macam ni dah maaf 2 dos dah pun, maaf ya, benda ni sensitif sekarang. Sebab ada juga yang tak mahu bervaksin. Kita hormati. Cuma kalau saya sendiri, saya sudah 3 dos. Stop there. Stop there. Sebab ada setengah orang yang tidak. Guru saya tak. Kita hormat dan masing-masing punya pandangan masing-masing. Sepatutnya benda ni kita lebih fleksibel kan. Anyway, kita pun dah masuk bulan Rajab dah. 7 Rajab lagi pun dah kita ni. Ambil peluang. Sebab kata ulama, bulan Rajab, Syaban, Ramadan bukan macam January, February, March and on and on. Bulan Rajab itu bulan pilihan Allah.
Bulan Rajab kata ulama, bulan untuk menanam. Sebenarnya yang ini saya dah bagi dengan Kak Ajah Salwa. Ini. Tuan-tuan dah dapat? Belum? Ini, slide ni saya dah buat dalam bentuk PDF. Dah dapat grup dekat sini? Boleh saya pastikan? Belum? Nanti minta dengan Kak Ajah. Kak Ajah Salwa ya. Saya dah bagi dengan beliau. Ni. Sebenarnya tadi tak ada idea pun nak ni. Tak ada idea pun saya nak kongsikan ni. Yang ini saya bawa ni, saya bawa laptop ni sebab setiap kali saya mengajar sifat 20 di masjid negeri, saya akan pakai PowerPoint presentation. Tu yang tak bagi tahu Kak Ajah Salwa tu. Saya kalau biasa nak buat presentation sini, mesti saya akan inform awal. Tadi tak ada inform apa-apa, just datang begitu saja. Dan saya berfikir tadi kat kereta sambil menunggu, kalau saya tak kongsikan ini, bila lagi saya nak kongsi? Sebab kita jumpa sebulan sekali kan. Jadi saya kata tak apa, walaupun saya tak bagi tahu Kak Ajah, saya nak ada rezeki lah. Kalau ada rezeki, ada LCD, kita teruskan. Kalau tidak, saya akan explain begitu saja. Tapi kalau ada LCD sebegini kan, nampak tuan-tuan apa yang kita explainkan. Baik, bulan Syaban kata ulama menyirami tanaman yang ditanam tadi tu. Dan bulan Ramadan memetik hasil mahsulnya. Macam mana nak memetik kalau tumbuhan itu tak jadi? Macam mana nak jadi kalau tak tanam? Tanam pun tak ada buah. Kena tanam dulu. Baik. Kalau nak tanam, siapa yang ada pengalaman dekat rumah tu lah, tak tanam sayur ke apa ke, tapi tanam bunga-bunga kan, mesti dahulu pastikan tanah tu, batas tu, kebun tu elok. Rumput-rumput dibuang dulu lalang, sampah sarap, kayu, kaca, batu. Saya tahu kaca 2 kali kat situ. Kat sini kaca 2 kali. Nampak tak? Tu maknanya tak tidur lagi. Kalau kata sekali lah ustaz, itu mengantuk. Kalau tak nampak apa, tu tidur. Memang kaca 2 kali tadi. Saya pun realize juga dekat masjid tu. Supaya yang ditanam tu jadi. Sebab itu kita gemburkan tanah tu, buang sampah sarap whatever, supaya yang apa yang ditanam jadi. Itu sebenarnya isyarat untuk diri sendiri. Di bulan Rajab ni jangan tengok belakang dah. Bertaubat pada Allah, bersihkan diri daripada dosa, maksiat, ghaflah. Siapa yang tak pernah berdosa? Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap yang namanya anak Adam manusia lah, pasti buat salah. Kadang-kadang bukan sekat salah, dosa pun. Orang yang pendosa yang terbaik adalah yang selalu bertaubat. Saya suka guna ayat Ustaz Pahrojoy. Pendosa yang terbaik adalah yang selalu bertaubat. Itu sebenarnya hadis Nabi. Kenapa? Kullu bani Adam khata'un. Setiap yang namanya manusia, anak Adam itu berbuat dosa, kadang-kadang berbuat kesalahan, kadang-kadang dosa. Wa khairul khata'un at-tawwabun. Khairul khata'in at-tawwabun. Sebab pendosa adalah yang kembali ke bertaubat pada Allah. Maaf saya tutup sekejap sebab saya punya slide, saya punya ni tak berjalan. Saya tekan-tekan tak berjalan. Alhamdulillah. Baik, macam mana nak bersihkan diri daripada dosa, maksiat, ghaflah? Saya kalau boleh sangat mengharapkan slide ni, kalau dapat ditangkap nanti setelah selesai, ini tak selesai lagi ataupun yang lebih baik yang ada pada Kak Ajah Salwa. Dapat tu nanti tolong panjangkan kepada yang lain. Paling kurang kalau kita tak faham pun slide ni, orang lain faham dan dapat dia praktik dalam kehidupannya. Ini relevan sampai bila-bila, sampai meninggal. Kalau Kak Ajah, Mak Ajah kongsi pada yang lain, orang tengok ni boleh dibuat ceramah pula, dapat kebaikan yang besar.
Nak bersihkan diri daripada dosa, maksiat dan ghaflah, dua cara. Satu, taubat. Yang kedua, istighfar. Ingat, taubat itu ada 3 rukun. S, sesal, menyesal atas perbuatan dosa itu. T, tinggalkan dosa itu. Dan azam, jangan buat lagi, insya-Allah. Kalau kita dah buat 3 ni, tiba-tiba terbuat dosa lagi, diampunkan oleh Allah. Asalkan jangan main-main, bertaubatlah. Tapi kerana kita ni duduk dalam environment yang tak kondusif untuk jadi baik, contohnya dikelilingi orang-orang yang tak baik, suasana yang tak baik, terbuat lagi dosa bukan sengaja. Kita dah try every endeavors, itu diampunkan dosa oleh Allah. Yang tak diampunkan dosa oleh Allah, dia main-main, dia tak bersungguh. Yang tu Allah tak ampun. Tapi dah bersungguh dah ni, tiba-tiba astaghfirullahalazim, termengumpat orang, termengumpat. Lepas tu kita sedar, astaghfirullahalazim, ya Allah, menangis-nangis kita pun. Astaghfirullahalazim, solat sunat taubat. Tak dan setengah jam. You know, bila you know tu maksudnya apa? Muqaddimah, mengumpat, buat lagi mengumpat. Diampunkan dosa oleh Allah. Dengan syarat sesal, tinggal dan berazam. Kalau ada dosa dengan Allah, ini penting, qada'kan solat. Kalau zakat tak dibuat, qada'kan zakat itu. Kalau dosa dengan manusia, tambah lagi satu, kembalikan barang yang diambil tadi itu, purposely ataupun tak purposely, kembalikan dulu baru minta maaf. Kemudian, ini penting, bayar hutang ataupun apa yang kita pinjam daripada orang itu. Kalau dia dah dibuat ini, insya-Allah Allah akan ampunkan. Itu namanya taubat. Kalau istighfar, kita beristighfar. Istighfar tu asal perkataannya ghafara, ampun. Alif sin ta, tu maksudnya minta ampun. Tu ya, yang mengaji bahasa Arab ni. A'ana, tolong. Ista'ana, minta tolong. Kalau itu maksudnya minta. Jadi kita minta. Istighfar, ghafara tadi apa? Ampun. Istaghfara tu jadi apa? Minta ampun. Minta ampun pada apa? Pada Allah. Sekejap lagi saya akan kongsikan macam mana kita beristighfar. Ini pun saya dah bagi dengan Kak Ajah Salwa. Kita nanti boleh diminta. Sebab kalau nak beristighfar, berhenti tu jangan salah. Walaupun kita minta ampun pada Allah tu bagus, tapi kalau nak zikir munajat ataupun beristighfar, jangan salah berhenti. Boleh saya minta izin untuk dengar semua beristighfar? Maaf, bukan saya nak cek, bukan saya nak tengok salah kat mana ya. Cuma ini common. Macam mana biasa kita beristighfar, nanti Kak Ajah, Mak Ajah cuba dengan sedikit suara yang agak kuat. Astaghfirullahalazim. Saya tak beristighfar ya. Maksudnya saya dengar dulu supaya jangan ikut saya. Maksud saya begini, bukan nak cek kelemahan orang, tidak. Kalau salah kita boleh betulkan. Kalau tidak, alhamdulillah semuanya. Boleh? Baik, saya dengar saja dengan izinnya. 1, 2, 3, silakan. Makin hujung makin slow. Cuba sekali lagi. Tak macam biasa. Astaghfirullahalazim. Itu 1, 2, 4. Rasa nak minum saya. Last apa ni, suara kuatlah sedikit. Tapi ni tak apa, ni kuat ke tak kuat, saya akan bagi tahu apa yang maksud isi hati saya.
1, 2, 4. Alhamdulillah. Walaupun sayup-sayup je bunyinya, sedih je bunyinya. Mungkin dah suruh berhenti pukul 11.30. Bunyi zikir tadi tu macam nak suruh berhenti pukul 11.30. Sebab kan 1 jam setengah. Saya rasa saya akan berhenti pukul 11.45 ya. Tapi siapa yang ada urusan pukul 11.30 tu nak balik silakan. Sebab kita mula lambat tadi tu. Tadi saya dengar begini. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayy. Hayyul ke hayyal tadi tak dengar? Huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itulah yang saya nak betulkan. Jadi yang dibacakan tadi betul tapi kurang tepat. Kat mana kurang tepatnya tu? Setelah saya habiskan di sini ni. Dia ada slide nombor 2. Hari ini saya nak kongsikan 3 slide. Saya tak tahu sempat baca kitab ataupun tidak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Istighfar, rejab dulu, nanti kita kembali yang tadi tu. Cuma yang saya dapat detect adalah tadi suara-suaranya sangat mendayu dan sedih sekali. Itu satu. Yang kedua, tempat berhentinya tadi sebenarnya kurang tepat. Salah tu tidak ya. Jangan rasa berdosa ke salah, tak ada dosa. Tapi berhenti tadi kurang tepat. Kenapa kurang tepat tu? Sekejap lagi saya bagi tahu. Saya bagi itu pada Kak Ajah semalam. Saya ingat dah, semua dah dapat dan study supaya datang dekat sini terus kita kongsikan. Anyway, 70 kali pagi dan 7 kali petang usahakan daripada 1 Rejab sampai 1 Syaban. Tapi syarat tangan angkat begini, 2 begini. Tak perlu begini pun tak apa dah. Bacanya Allahumma ghafirli warhamni wa tub alayya. Mungkin Tuan Haji, Kak Ajah dah biasa Rabbi ghafirli warhamni wa tub. Boleh nak sebut Allahumma, boleh Kak Ajah, tak sebut pun tak apa. Yang tak bolehnya tak berbunyi dua-dua. Baik, saya lead 10 kali, ikut saya. Habis pukul 10.45 nanti sambung lagi 60 kali bagi yang belum ya. Ini memang sangat disarankan oleh para alim ulama. Tidak ada kitab-kitab fadilat amalan melainkan akan sebut istighfar ini. Cuma bezanya Rabbi ghafirli warhamni wa tub alayya atau Allahumma ghafirli warhamni wa tub alayya. Kalau saya senang sikit kita nak merintih pada Allah, Allahumma ya Allah, gitu. Kalau Rabbi ghafirli boleh juga wahai Tuhanku ataupun Tuhanku. Kalau Allahumma tu macam ada bahasa merintih. Bila merintih tu ada nilai-nilai sentimental kat situ, nilai-nilai merasa diri ni hina, gitu. Baik, saya baca 10 kali sama-sama, ikut. Tangan angkat begini. Sama-sama ya. Allahumma, sama-sama. Allahumma ghafirli warhamni wa tub alayya. 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 Boleh juga, boleh tutup dengan ya Karim, wahai Allah yang mulia, boleh. Ini kalau baca betul-betul menyelami makna dan maksudnya, boleh menangis kita. Kata ulama yang paling bagus kalau kita ucap istighfar, bayangkan apa dosa kita, tu yang paling bagus. Contohnya banyak sangat dosa. Setiap kali sebut tu, ingatkan yang satu dulu. Kemudian yang kedua, 3, lambat solat, melihat televisyen banyak sangat, tak
kurang hormat dengan suami, contoh anak-anak kurang, satu-satu, barulah dia terasa kesalahan tu, barulah touching dekat kita ya. Allahumma ghafirli, ya Allah ampunkan dosaku. Bayangkan apa dosa tu, banyak sangat Ustaz, 1000 dosa, satu-satu tak apa. Warhamni, rahmatilah diriku. Rahmat lawannya laknat, rahmat lawannya laknat. Sebab itu jangan sebut laknat pada orang, sebab maksudnya jauh rahmat, kasih sayang. Wa tub alayya, dan terimalah taubatku. Tapi nak diterima taubat mesti STA tadi tu, sesal, tinggal dan azam. Kalau ada barang orang kembalikan, dan ada hutang orang bayar. Kalau tak seluruh pun minta sikit-sikit dulu, ataupun minta dihalalkan. Baik, bila bacanya pagi 70, petang 70, katalah pagi lupa bawa malam, petang pun lupa bawa malam, 140. Baik, Syaban yang kita dah tanam tadi tu, sirami dengan air. Air sifatnya apa? Sejuk. Amalan yang sifatnya sejuk, salawat. Kalau marah-marah, hot temperature, banyak baca salawat. Perasan tak kalau pergi Makkah Madinah, boleh guna ilmu saya ni, apa? Kalau tengok ada orang Arab marah-marah, jawab macam ni, tangan buat macam ni. Ni tangan, saya dah ajar dulu ni, 3 tahun lepas ajar ni. Ni 2, 1, kena buat gini, buat gini. Itu maksudnya apa? Maksudnya kalau orang Arab kata, orang Arab nak bagi kurma banyak ataupun nasi, dia ambil banyak sangat, ya Syekh, itu maksudnya ni kena goncang 2 kali. Kak Ajah tu 4 kali tu, dia kena 2 je. Boleh 2, boleh 4, boleh tangan kanan kiri pun tak apa. Goncang sikit, itu maksudnya sikit. Ni maksudnya sikit kalau berkaitan dengan nasi yang banyak, kurma yang banyak, air yang banyak. Kita nak air zam-zam kan, dia 1 jug dia bagi. Gitu. Kalau mungkin innocent lagi, cepat dia faham. Maksudnya sikit. Tak pun dia suruh kita laju-laju, ya hajar, ya hajar, ya hajar, hurry up, hurry up. Kita pun itu maksudnya sabar, sabar. Itu yang saya ceritanya, kalau orang Arab tu marah dekat kita, kita buat tangan gini, itu maksudnya sabar. Dan kita sebut sallu ala nabi. Sallu ala nabi. Mesti dia akan sebut Allahumma salli ala Muhammad ke Allahumma salli ala Sayyidina. Saya dulu waktu umrah yang pertama dulu, masa lama dah, saya tengok, saya beli kitab Arab. Kemudian ada peniaga tu dengan orang Arab berkelahi. Saya pun teringat pesan ustaz saya, kalau orang Arab berkelahi, pergi jumpa dia, sebut salawat, sallu ala nabi. Sungguhlah, jadilah. Berhenti sekejap, Allahumma salli ala Muhammad, 2-2. Tapi lepas tu gocoh balik. Memang dia tak boleh, dia sebut nama Nabi, cayak dia, melting dia. Sallu ala nabi, walaupun dah berkelahi ni, Allahumma salli ala sallam. Berhad saat buang tak balik. Jadi kita kalau kita marah-marah, banyak salawat. Kalau rungsing-rungsing, banyak salawat. Kalau hot temperature, banyak salawat. Gitu. Kalau memang gundah gelana, kita banyak bersalawat. Even kalau lupa pun kita banyak bersalawat. Jadi salawat itu menyejukkan. Salawat itu menyejukkan. Apa jenis salawat pun tak apa juga. Yang terbaik salawat apa? Istighfar kan ada ketuanya, Sayyidul Istighfar. Kalau salawat, ada tak Sayyidul Salawat? Ada. Namanya apa? Salawat Ibrahimiyah. Salawat Nabi Ibrahim yang kita baca tahiyat akhir. Tapi paling bagus, apapun amalan salawat ke istighfar ke, dia ada muqaddimah dia. Dia ada muqaddimah dia. Saya dah bagi tahu sini dulu. Kalau muqaddimah salawat apa dia? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu. Kalau nak tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, apa dia punya muqaddimah dia tu? Tadi saya dengar tadi apa dia mengaji?
Betul. Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Dia itu combination ayat Quran dengan hadis. Afdalul dzikri hadis, fa'lam annahu la ilaha illallah ayat Al-Quran. Boleh tak? Boleh. Nah, boleh. Dalam kaedah ini disebut sebagai iltibas. Iltibas ni kita potong ayat Quran ni, potong hadis, campur, boleh. Nah, tapi kalau istighfar, wa ma tuqaddimu li أنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. Itu bagus. Itu muqaddimah. Kalau sempat nanti saya tunjuk dalam slide saya ni. Saya ada tulis dalam ni, cuma tak ingat kat mana letak. Tetapi lebih bagus lagi, sebelum kita bersolawat, dimulakan dengan muqaddimah tadi, tapi dimulakan dengan pembuka amalan. Siapa yang ada beli buku Kanzus Sa'adah, buku yang saya tulis tu, buku ni, siapa yang ada beli, boleh buka. Ada nama situ, muka surat 184. Ada namanya Muqaddimah Amalan. Ini kalau kita nak, itulah bagus kita mengaji macam ni. Berzikir sama dengan orang, tapi kenapa zikir kita lebih pahala daripada orang lain? Saya bagi contoh ya. Kalau kita baca Subhanallah, besar pahala kan? Sangat besar. Alhamdulillah, ya, Allahu Akbar, La ilaha illallah, semua besar pahala. Tapi lebih besar kalau kita sebut Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada. Ataupun kita baca begini, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Sebab tu kata ulama, hadis Sayyidatina Ummina Juwairiyah yang berzikir tu, lalu Nabi ajar Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati, bukan hanya untuk zikir itu. Apapun amalan supaya dia berganda-ganda pahalanya, tutupkan dengan adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Sama juga contoh, kita baca Al-Quran, baca dulu muqaddimah dia tu. Muqaddimah dia ada dalam ni. Muqaddimah dia bunyi dia, Allahumma inni uqaddimu ilaika bayna yaday kulli nafasin wa lamhatin wa tarfatin yatrifu biha ahlus samawati wa ahlul ard wa kulli syai'in huwa fi ilmika kainun aw qad kana uqaddimu ilaika bayna yaday dhalika kulli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin, sampai habis. Innama amruhu, jangan potong lagu tu, ni saya nak pendek saja ni. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Sadaqallahul adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimah. Lebih besar pahalanya. Boleh diguna, tak masalah. Muqaddimah dia tengok dalam kitab ni. Sama dengan yang warna merah yang tuan-tuan beli tu. Maksud tu tujuan kita mengaji macam ni tu, kita ada jumpa kuncinya tu yang lebih daripada orang lain lagi. Di bulan Ramadan yang dah ditanam tadi tu, alhamdulillah diairi dan dia tumbuh dengan elok, mengeluarkan hasil. Apa yang dibuat? Ambil buah tu, ambil sayur tu. Amalan yang sangat mudah tapi pahala besar. Semudah mengambil buah, apa dia? Ayat Al-Quran. Baca Al-Quran. Sebab itu di bulan Syaban banyakkan salawat, tambah lagi ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima, turun pada bulan Syaban. Di bulan Ramadan kan Al-Quran turun bulan Ramadan, sebab itu kita banyak baca Al-Quran. Di luar Ramadan pun banyak juga baca, tapi di bulan Ramadan pulun buat. Saya sangat suka sekali Al-Falah, memang sudah terkenal buat khatam
Quran dalam kelompok-kelompok. Teruskan ke Ajar Salwa yang lain-lain, teruskan, sangat bagus. Nah, paling kurang kita khatam berkumpulan, paling kurang, kalau tak khatam sendiri-sendiri. Tapi yang paling bagus sebenarnya khatam sendiri-sendiri, paling bagus. Maksud saya begini, khatam di surau masjid, di Al-Falah, nanti balik kat rumah baca secara sendirian. Gitu, maksudnya 2 kali lah. Tapi kadang-kadang di rumah mungkin tak dapat buat dengan letih apa semua sekali. Paling kurang kita khatam juga, tapi secara berkumpulan. Teruskan. Sebab ada orang tanya saya, apa hukum buat perkara ini? Saya pun terkejut, kenapa tanya ni hukum? Rupanya ada juga yang bagi komen kata tak boleh dan sebagainya. Tak apalah, biarkanlah itu. Teruskan, sebab ini bukan perkara dosa. Jadi mudah sangat baca Quran. Ingat pertemuan bulan lepas saya bacakan satu hadis. Nabi bagi tahu, mahu tak kamu, salah seorang daripada kamu balik ke rumah, kamu jumpa 3 ekor unta. 1, yang gemuk 2, yang bunting 3. Maksud dia balik ke rumah tengok unta yang gemuk dan bunting. Bermaksud kalau 3 ekor campur yang bunting berapa? Saya dah cerita kat sini belum? Sudah kan? Belum? Sudah? Tak mengapa. Itulah sebulan sekali berjumpa. Jumpa setiap hari pun lupa. Ini kan pula sebulan sekali. Tolong diingat. Pahala orang baca Al-Quran dalam solat, di luar solat tu lain. Nabi kata, mahu tak kamu balik kat rumah, kamu jumpa dengan unta yang gemuk dan besar dan bunting 3 ekor. Siapa tak mahu ya Rasulullah? Nabi katakan, 3 ayat yang kamu baca dalam solat itu lebih baik daripada 3 ekor lembu. Unta ke lembu tadi? Unta. 3 ekor unta yang besar dan yang bunting, gemuk dan bunting. 3 ekor. Ni bukan daripada saya ni, daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti siapa yang tuan-tuan dah beli buku ni? Bukan buku ni. Hairan saya hari ni semua lupa. 113 ada tak? Ada bawa tak? Saya nak pinjam sekejap. Tak bawa. 133 Fadilat baca Quran. Nah, baik. Ini saya tak pernah sebut ni dekat sini. Kesian tempat ni. Selalu lambat. Maafkan saya. Ini orang nak beramal lama dah ni. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayuhibbu ahadukum idza raja'a ila ahlihi an yajida fihi 3 khalifatin nidhamin siman. Adakah salah seorang daripada kamu suka bila balik ke rumahnya mendapati 3 ekor unta dah lah gemuk besar yang sedang bunting? Termasuknya 6 ekor, termasuk yang bunting, termasuk yang di dalam buntingannya itu. Qulna, kami, kata Abu Hurairah dan para sahabat menjawab, naam, ya Rasulullah, siapa tak mau. Kenapa disebut unta? Sebab zaman dulu kalau di rumah orang itu ada unta, maksudnya dia orang yang berharta lah. Kalau zaman kita ni kereta apa ya? Kereta-kereta yang mahal-mahal lah, Mercedes pun boleh. Yang bunyi hama-hama tu apa? Saya takut nanti tersebut hammer. Tu yang saya takut tu. Tak berani saya sebut banyak kali. Kan? Tu antara yang mahal tu kan? Ataupun yang mahal-mahal lah. Ada depan rumah kita, maksudnya orang tu boleh, maksudnya dari segi ekonominya agak kuat lah. Itu maksudnya. Sama zaman dulu, kalau ada unta, especially unta merah, lagilah orang itu Masya Allah. Lagi banyak unta, lagilah Masya Allah. Kami mahu, kata Nabi, فَثَلَاثُ آيَاتٍ يَقْرَأُ بِهِنَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ 3 خَلِفَاتٍ عِظَامٍ سِمَانٍ. Saya bila baca hadis ni, Allah,
bersyukurnya jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? 3 ayat yang salah seorang daripada kamu baca dalam solatnya, tapi mesti syarat dalam solat. Lebih baik untuknya daripada 3 ekor unta gemuk besar yang sedang bunting. Sedar tak sedar di hadapan saya ni, ini semua saudagar unta ni. Sungguh. Baru tahu hari ini kan hadis ni. Mungkin baru tahu hadis ni, baru tahu hari ini kan. Kak Ajah dah solat berapa lama dah? Sejak baligh hari tu? Surah Al-Baqarah pula. Surah Al-Fatihah. Baqarah nanti demam nanti. Saya dah sebut cerita Al-Baqarah dulu kan. Masa dah tak cukup, saya tak ulang balik. Surah Al-Fatihah berapa ayat? 7 ekor unta yang bunting. Meaning to say, 1 rakaat Kak Ajah dapat berapa? Kak Ajah dapat berapa unta? Kalau 3 ayat 3 ekor unta bunting. Kalau 4 ayat 4 ekor unta yang bunting. Kalau 7 ayat 7 ayat 7 ekor unta yang bunting. Maksudnya berapa ekor? Maksudnya 14 ekor kan unta dengan bunting. Unta dengan anaknya tu. Saya tadi sebut juga benda ni dekat Masjid Shah Alam. Saya kata, ada orang tanya, Ustaz kenapa anak tu seekor, kenapa tak 2 ekor? Masya Allah. Ada juga yang tanya, sambil-sambil ada Kak Ajah tu nak bergurau. Saya kata, Kak Ajah banyak-banyak baca dalam solat, banyaklah ekornya tu. Sebab kan unta tu bunting. Biasanya bunting tu seekor lah. Dia tanya, Ustaz kenapa seekor, kenapa tak 2? Masya Allah. Baik, tu yang saya kata tadi. Kita dah solat berapa lama dah kan? Paling kurang mesti kita baca surah Al-Fatihah. Maksudnya 14 ekor 1 rakaat. Ni Kak Ajah ni saya tengok muka-muka orang-orang yang salihah ni. Ya saya. Masya Allah. Tengok Bang Haji sangat kualiti soalannya. Sungguh. Sebab ni soalan untuk beramal. Jawapannya Bang Haji, apa-apa solat saja. Fardu baik, sunat baik, solat qada pun termasuk. Ini sebenarnya nak bagi satu motivation. Sekarang ni banyak-banyak solat. Sebab kan setiap kali solat dia tak kira rawatib baik, nawafil baik. Siapa-siapa je yang baca seperti dia memiliki tu lebih baik daripada 3 ekor. Saya sebut tadi paling kurang 1 rakaat berapa ekor? 14. Kalau lohor berapa? Itu baru zuhur, qabliyah, ba'diyah, solat sunat. Allah. Ni semua saudagar unta. Semua depan saya ni. Baru hari ni tahu, ya Allah, rupanya ai saudagar unta selama ni. Ini bila kita yakin ni dalam kubur. Sekarang memang dah tak ada unta kat sini kan, tapi fadilatnya itu. Boleh? Baik. Sejak ni tuan-tuan, saya tunjukkan ini supaya apa ni? Supaya kita bersemangat baca ayat dalam solat. Paling kurang banyak solat lah artinya kan. Baik, ini sudah. Yang belum tangkap gambar dulu. Sebab dah habis dah pun. Dah, silakan. Perlukah saya menyorok bawah meja? Mungkin seorang boleh ni, tapi jangan risau, nanti Kak Ajah bagi. insya-Allah. Saya nak pergi ke sini dulu. Boleh Mali? Boleh semua? Okey semua. Baik, kalau ikut masa saya ada 2 minit sahaja. Saya nak tuan-tuan yang saya sebutkan tadi tu. Sebelum itu untuk ingat sama-sama ya. Katanya kes agak naik sekarang. Kita jaga SOP. Dalam masa yang sama kita juga
lindungi diri dengan bacaan-bacaan. Jangan lupa setiap hari 28 kali salamun qaulam mir rabbir, sekali je baca lepas subuh 28 selesai. Itu untuk protect sampai subuh esok hari. Kemudian 3 kali pagi, 3 kali petang, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Ini semua dah tahu kan? Baik, nak tangkap gambar juga kan ni? Sudah bagi. Alhamdulillah. Baik. Sekali, ini yang terakhir. Izinkan saya 5 minit yang terakhir. Astaghfirullahalazim. Yang tadi tu. Alladzi la ilaha illa. Itu yang dibaca, yang saya dengar tadi tu. Yang sebenarnya kurang tepat. Maaf ya. Saya dah bagi tahu dulu ni. Baca astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illahu. Hu berhenti. Al-hayyul qayyum boleh, al-hayyul qayyum boleh. Bulan depan saya bagi tahu kenapa al-hayya, kenapa al-hayyu. Wa atubu ilaih, barulah lengkap maknanya. Kalau astaghfirullahalazim, aku memohon keampunan daripada Allah yang Maha Agung, ya tu tepat tadi tu. Alladzi la ilaha illahu, yang tidak ada Tuhan melainkan Dia. Kalau kita baca macam tadi begini, alladzi la ilaha illa, ya tergantung. Jadi begini, yang tiada Tuhan melainkan apa? Sebab hu tu milik illa tu, barulah al-hayyul qayyum boleh, al-hayyul qayyum boleh, wa atubu ilai, yang maha hidup, yang berdiri dengan sendirinya, wa atubu ilai, dan aku bertaubat padanya. Barulah lengkap. Maksudnya kalau kita berzikir macam ni baru tepat dengan maknanya dan sesuai tempat berhentinya. Kalau kita baca macam tadi tak apa, tak berdosa pun, tetapi maknanya janggal sedikit. Baik, untuk yang kali terakhir, tuan-tuan baca sama-sama dengan saya, berhenti tempat sebegini. Baik. 1, 2, 3. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illahu. Itu. Al-hayyul qayyum wa atubu ilai. Saya ikut yang tadi al-hayyu kan? Boleh juga. Sekarang ikut saya pula. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illahu. Gitu. Al-hayyul qayyum wa atubu ilai. Yang paling fasih dan paling tepat sebenarnya al-hayya al-qayyumah. Syarahannya bulan depan. Tapi jangan risau. Kalau kita kan dah biasa al-hayyu al-qayyumu, boleh juga dibaca, ya. Khair. Mudah-mudahan kita dapat beristighfar dengan cara berhenti yang betul. Tapi kalau janggal macam dulu, usahakan biar betul juga. Tapi jangan tinggal istighfar. Sekali kita baca ni, sebanyak buih di lautan dosa-dosa kecil diampunkan oleh Allah, especially selepas solat baca 3 kali. Baik, mohon maaf lebih masa. Setakat ini dulu. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan salihan mutaqabbala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.